Ini adalah kisah seorang hacker yang sangat hebat. Sebagai ringkasan, mai aku nak info sikit apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan adalah serah diri dan setelah mendapat kepercayaan, dia berjatuhkan FBI dan terlepas. Ini adalah kisah hacker hebat kelahiran Ukraine, Maxim Popov. Jom kita dengar kisahnya. Jadi korang jangan ke mana-mana, teruskan menonton. Kita start kisah ini dengan keinginan Popov untuk menjadi pakar security di Amerika. Kerana sebagai pakar security, Popov akan mendapat bayaran yang tinggi. Tambah-tambah pula di tempat seperti Amerika. Dengan skillnya dan reputasinya sebagai hacker, dia yakin bahawa dia amat layak. Memang terdapat kes bila selepas dihack, hacker akan diubah sebagai pakar security. Itulah harapan Popov hingga dia mengambil keputusan untuk menyerah diri. Tapi lain pula yang berlaku apabila pihak FBI ada agenda lain. Pihak FBI mengambil peluang itu untuk menjadikan Popov sebagai senjata mereka untuk menahan hacker lain. Jadi dekat sini korang boleh fahamlah bahawa FBI ingin seorang hacker sebagai satu senjata untuk menangkap hacker lain. Malangnya, ini bukanlah niat Popov menyerah diri. Di sini Popov diberi dua pilihan, kerjasama ataupun penjara. Tapi yang menarik mengenai kisah ini bukanlah kerana Popov menjadi senjata terhebat FBI, tetapi kisahnya menjatuhkan FBI dan pada masa yang sama terlepas dengan menyalahkan ejen FBI yang tak bersalah dalam satu perancangan yang sangat teliti hinggakan detektif-detektif yang top dalam FBI pun boleh tertipu. Sebelum aku teruskan dengan kisah ini, pastikan korang klik button like dan jangan lupa untuk subscribe untuk menerima video-video baru. Popov memang minat komputer sejak kecil dan bercita untuk menjadi hacker. Popov mungkin bukan hacker dengan skill terbaik, tetapi dia memiliki skill sosial yang sangat hebat di mana dia berupaya untuk memanipulasi seseorang. Ditambah pula dengan kemahiran hackingnya, menjadikan dirinya sebagai seseorang yang sangat bahaya. Buktinya, semasa dia masih remaja, dia menggunakan skill percakapan untuk meyakinkan pelbagai pihak untuk keluarkan wang kepada dirinya hanya melalui telefon. Berbalik kepada kisah kita tadi, Popov telah hack satu website kewangan besar dengan cara mencuri pelbagai data penting dari syarikat tersebut. Dengan data-data yang diada, Popov menawarkan dirinya akan musnahkan data yang telah dicuri dengan syarat dia diambil kerja oleh mereka sebagai pakar security. Syarikat kewangan itu tak mahu mereka diambil kesempatan membuat keputusan untuk berhubung dengan FBI secara diam. Lama kelamaan, Popov berhubung dengan FBI. Mereka menjanjikan semua yang diinginkan oleh Popov iaitu diterima bekerja. Dan Popov membuat keputusan bahawa dia akan menyerah diri, mungkin akan terima hukuman dalam proses tapi sekurangnya dia dapat apa yang diinginkan. Dan mungkin juga satu hari nanti dia boleh membuka syarikat security-nya sendiri. Sebaik saja Popov mendarat ke tanah Amerika, dia terus ditahan oleh pihak FBI. Ini adalah layanan yang langsung tak dijangkau oleh Popov. Di sini dia diberi pilihan sama ada bekerjasama atau penjara. Popov tiada pilihan lain kecuali bekerjasama. Tapi dari sini, kisah Popov menjadi lebih menarik. Inilah kisah di mana Popov menjadi senjata FBI untuk menangkap hacker lain. Kenapa aku kata kisah ini akan bertambah baik? Sebenarnya, Popov telah memulakan perancangannya yang lain. Di sini, dia hanya berpura-pura untuk bekerjasama dengan FBI. Tetapi malang perancangannya gagal dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Hinggalah beberapa bulan selepas itu, aktiviti jenayah hacking semakin banyak. Ini membuat salah satu ejen FBI iaitu ejen Hilbert membuat keputusan untuk bekerjasama dengan Popov sekali lagi untuk menangkap hacker yang dikenali sebagai Eastern European. Operasi ini dikenali sebagai Operasi NCT. Dari sini, Popov memulakan tugasnya untuk menyelinap masuk ke dalam komuniti hacker dengan identiti baru. Dengan memegang identiti sebagai credit card scammer, Popov akan berhubung dengan hacker ini untuk membeli nombor credit card yang telah dihack oleh mereka. Modus operandinya adalah detect mereka melakukan jenayah cyber dan menahan mereka yang melakukannya, dan kejayaanlah yang tercapai. Pada waktu itu juga, International Data Processing (DPI) telah dihack. Ini bermaksud lebih 8 juta informasi kredit kad telah disebar. Popov cuma menjejaki aktiviti hack itu dan menjumpai hacker terlibat. Popov menghubungi mereka dan membuat satu tawaran untuk membeli kesemua 8 juta kredit kad dengan harga $200,000. Sudah tentu Popov tidak memiliki sejumlah wang itu. Jadi, ejen Hilbert dan Popov bekerjasama dengan pihak bank dalam operasi ini. Sejumlah wang itu diletakkan di atas meja dan dirakam video sebagai bukti bahawa Popov serius untuk membeli informasi kredit kad itu, dan video itu berjaya meyakinkan mereka. Вот,
Короче, твои 20 штук, 200 штук. В общем, давай буду переводить сейчас на свои счета. Sepanjang operasi ini, ejen Hilbert dan Popov menjadi rakan baik. Akhirnya, selepas tamat operasi NCT, Popov dibebaskan dengan bersyarat. Tetapi penjenayah tetap penjenayah. Tidak serik, Popov mula sekali lagi melakukan aktiviti Black Hat iaitu illegal hacking. Menggunakan hubungan baiknya dengan ejen Hilbert, dia akan memberi tips-tips kepada ejen Hilbert mengenai kumpulan hack yang melakukan jenayah, dan kumpulan ini dikatakan turut hack FBI. Tetapi tips-tips ini adalah helah untuk perancangan yang lebih besar. Apa yang tak diketahui oleh mereka adalah sebenarnya Popov bekerjasama dengan kumpulan itu. Kerjanya adalah kumpulan hacker itu akan melakukan hack ke atas organisasi dan kemudiannya Popov akan datang sebagai hero. Sudah tentu bersama bayaran untuk menolong organisasi tersebut dengan menggunakan nama ejen Hilbert sebagai rujukan. Pada penghujung cerita ini, ejen Hilbert dikaitkan dengan pelbagai tuduhan seperti memecah maklumat kerajaan dan dia mengambil keputusan untuk berhenti menjadi ejen FBI kerana imejnya yang tercalar. Mungkin kini ejen Hilbert dan Popov bukan lagi berkawan. Satu quote dari Popov. Dia adalah satu-satunya kawan yang saya ada. Saya adalah Black Hat dan tak pernah berubah. Tapi siapa peduli, saya masih sukakan dia. Apa pendapat anda? Patutkah kita percaya pada penjenayah cyber seperti Black Hat? Kalau korang suka video ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. Korang boleh klik video ni.